kita pun dah ada skor. Nampak tak skor kita ni? Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ada 5 Likert scale, 20 soalan, berapakah markah maksimum? Saya ulang, 20 sebagai kita punya soalan dan 5 adalah markah maksimum bagi setiap soalan. Berapa markah maksimum responden boleh dapat? Pandai, 100. Kenapa 100? Sebab dia jawab semuanya bagus. Strongly agree, strongly disagree dan strongly agree dia adalah tepat. Betul tak? Jadi dia menunjukkan level kepandaian tahap dewata raya yang berkenaan. Betul kan? Jadi kalau dia dapat paling minimum berapa? Kosong mustahil. Sebab dia ada 20 soalan. Pandai. Dia akan dapat minimum 20. So, tuan-tuan dan puan-puan kena jelas ya. Maknanya siapa yang siapa yang dapat 20, itu markah dia paling rendah lah. Betul tak? Siapa yang dapat 100, itu markah yang paling tinggi. Jadi soalan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan nak gunakan yang mana? Nak gunakan skor total ataupun nak tukar dia kepada mean? Sum method mean lah kita panggil. So yang ini adalah terpulang kepada penyelidikan masing-masing. Jadi saya pakai raw score lah. Faham ya raw score? Raw score saya maksudnya apa? Kalau dia dapat 100, pandai. Kalau dia dapat 20, dia adalah tidak pandai. Kalau dia tengah-tengah, maksudnya di antara 20 dengan 100. Berapa tengah-tengah dia? 40 lah, betul tak? So, kalau dia dapat 40, dia separa pandai. Betul tak? Jadi, lebih daripada 40, dia adalah pandailah sangat. Betul Bawah 40 dipanggil kurang pandai. Okey. So, paling senang contohnya lah daripada kajian saya ini, saya nak siapa yang bawah 60. Contohlah, daripada literature, kajian Syazwan Aizat et al. Tahun 2025, belum lagi tahun sampai, tapi konon-konon lah, kajian tu dah dibuat. Bawah 60 dipanggil low. Apa dia? Low. Low apa? Low knowledge. Jelas ya? Low knowledge. Bawah 60 low knowledge. Atas 60 dipanggil high knowledge. Jadi macam mana kita nak membuat pengkelasan berikut? Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan telah mempelajari satu ilmu yang dipanggil sebagai recode tadi. Betul tak? Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat pengkelasan. How we want to classify the score here. Can you see the score over here? So the score is actually consists of following score lah. Ada yang 50 lebih, ada yang 60. So we are going to divide it into 2 groups. Whoever classify as 60 and above, they all are being considered as high knowledge. 60 and above. Faham Maknanya 60 tu dikira higher knowledge ke tidak? Higher knowledge Okay. So mari kita lakukan dia. Kita pergi kepada transform. Kita nak pergi ke mana? Compute ke recode? Jawapan compute itu adalah salah. Kita pergi ke mana? Kita pergi ke recode. Sebabkan saya bagi tahu tadi, salah satu tujuan kita gunakan recode adalah untuk menukarkan data numerikal kepada data kategorikal. Faham Saya bukan menjerit, semangat. Memang suara saya level tinggi dia level pitching tinggi punya. Kalau azan tu jenis yang pecah punya ni. Apa nama ni? Speaker Alright, faham ya? Jadi kita nak ambil data yang mana? Namanya score, betul? S-C-O-R-E, masukkan score dalam numeric variable box. Dah masukkan dah? Belum kita buat lagi sekali. Saya pergi kepada transform, pergi kepada recode into different variable. What is our objective here? We want to transform the numerical data into a categorical data. Understand? Therefore, we do something like this. Transform, recode into different variable. And then you are going to insert the score inside the input variable box. Done. That is the first step. Dah sudah? Next, you are going to give the name. So, you are going to name as follows. S-C-O-R-E, score.cat. Cat ni maksudnya kategori. So, anda buatlah score.cat. Tekan butang change. Dah tekan dah? Tekan score.cat. Lepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, kena tekan butang change. Dah tekan? Dah ya. Kemudian, kita akan pergi kepada all and new values. All and new values ya. Tekan butang all and new values. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, nampak tak dekat sini kita ada dipanggil sebagai range. Apa dia?
Range. Dekat range ni, tuan-tuan dan puan boleh masukkan apakah julat data kita. Okey, kita masukkan julat data kita. Data kita adalah 20 hingga 59. Betul tak? 20 hingga 59 ini bawah daripada 60. Ia akan dikategorikan sebagai kumpulan satu. Kumpulan satu ni kumpulan low ke high? Ya Allah. Pandailah tu, betul lah. Tekan butang add. Kemudian kita ada yang lagi satu, namanya kumpulan berapa? Kumpulan 60 sampai berapa maksimum? Ya Allah, pandainya. Letak dia sebagai number kumpulan berapa? Pandainya awak ni semua. Tekan butang apa? Pandainya. Baru berapa jam dah pandai ya? Tekan butang continue. Okey, lepas tu anda boleh tekan butang paste ke okey? Saya tekan butang paste. Anda nak tekan butang okey, terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya tidak akan tekan butang okey itu. Kerana saya akan menghasilkan syntax yang akan di-sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian apa nak buat? Kita perlu highlight. Betul? Highlightkan syntax yang berkenaan dan tekan butang run. Mana butang run tu? Ni, gambar hijau ni. Ataupun kita panggil sebagai macam play button kan? Gambar play music tu lah. Tekan. Dia akan keluar satu variable baru yang dinamakan score.cat. Keluar tak? Keluar. Tetapi, gemuk Score.cat ini hanya tulis nombor 1 dan 2. Dia tidak ada makna apa-apa pada nombor 1 dan 2. Jika anda tekan butang 1 dan A ini, di atas ini ada satu nama value label. Nampak tak? Kalau zaman saya ngajar dulu, saya panggil butang shark dudu. Shark dudu ni kalau anda tekan, dia tak berubah kepada low dan high. Sebab apa? Sebab kita tak melabelkan dia. Oleh itu kita labelkan dia, ya. Macam mana nak labelkan dia? Ladies and gentlemen, you are welcome to go to the variable view and then you give the name of the variable as follows. Anda bagilah value-nya. Okey. Kat mana? Kat sini lah. Kat sini score.cat, betul? Kat sini kan dia ada none kan? Tulis. 1 adalah apa tadi? Low, betul? Low apa? Ya Allah, pandainya. Low knowledge lah. Nombor 2 apa dia? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. High knowledge dengan low knowledge. Selesai. So, kalau saya pergi balik kepada data view, saya tekan butang shark dudu ni. Baby shark dudu, baby shark dudu, baby shark. Dia tukar kan? Berjaya. Okay, sila lakukan demikian. Di sini, saya percaya dan yakin bahawa kemungkinan besar, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tertanya-tanya, apakah yang kita ingin lakukan? What is kind of study that we want to develop? So, this is our study, just to give you some ideas with regard to what we are going to do. So, we have a cross-sectional study, which is, this is my study lah, contoh. Konon-konon, dalam 2 hari ini, saya buat satu study. Study saya adalah ingin melihat knowledge statistik among allied health professional. Walaupun banyakkan kat sini adalah nurses. Saya anggaplah you all allied health professional senang. Dalam ILKKM Kuala Pilah, it's quite big colleges around here. And then we have a study design demographic. We've got problems. We've got 2 main problems. Level of knowledge. And then we have the factor that might influence the level of knowledge. So the most important part adalah untuk menjawab semua objektif ini dan masalahnya, betul? Tapi dengan menggunakan statistik sebagai salah satu daripada elemen penting untuk menjawab dengan begitu tuntas sekali. So persoalannya, bagaimanakah kita ingin menjalankan aktiviti seperti nombor 1? Betul tak? Lalu saya akan ceritakan ianya sekarang. Dah ready belum? Dah Okey. Apabila anda buat data analysis, when you perform any statistical data analysis, make sure the first thing in the descriptive statistics, you need to understand what is your IV and DV. Descriptive stat, anda kena tahu anda punya IV dan DV. Apa anda punya IV? IV kamu apa? IV kamu apa? Demografik. Demografik kamu ada 9 perkara kan? Antaranya adalah age, gender, and so on and so forth. You got a lot of ideas with regard to these ideas. And then anda punya DV. Apakah anda punya DV, tuan-tuan dan puan-puan? Pandai knowledge. Knowledge kamu telah saya tunjukkan ada 2 jenis knowledge kamu. Betul tak? Pertama, knowledge kamu dalam bentuk numerical. Betul? Kedua, knowledge kamu dalam bentuk kategori. So, ada tak semua information ini? Ada. Maka khalas. Apa khalas? Khalas. Kalau tafadhal masykurah. Apa maksudnya tu? Aduh, tak pandai pula cakap. Apa ni? Silakan. Khalas.
Kalau anda pergi Arab, khalas, check. Silakan lah macam tu. Maknanya dah boleh jalan lah. Boleh jalan maksudnya anda dah boleh perform the analysis quite well. So kita mulakan yang pertama. Kita akan mulakan yang pertama adalah untuk melihat data-data kita dalam bentuk deskriptif. So dalam deskriptif ni saya akan utamakan mula-mula dulu kita ambil yang simple. Simple and pimple lah. Okay, contohnya apa? Data-data categorical. Ini adalah yang paling basic sekali dalam analisis. Okay? So apakah data-data categorical? Mari kita buat sama-sama. Ya. Pergi kepada analyze. Analyze. Ada berapa jenis data categorical kita tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada 9 kan? X1 lagi. X2, X3 sampailah X9. Kita mulakan sekaligus semua sekali pun boleh, satu-satu pun boleh. So pergi kepada analyze, pergi kepada descriptive, pergi kepada frequencies. Okay? Kita nak run apa? Descriptive. Kita nak run descriptive apa? Descriptive IVs. Apa dia? IVs. IVs kita ada 9 so run lah dia. Analyze, descriptive statistics, frequencies. Dah klik dah? Tekan butang reset. Reset. Dah. Dah tekan dah? Now, please include the following data. Insert first the data-data yang mempunyai bentuk nominal ni. Ambil data nominal dulu. Tok Sat do fikir lagi data-data yang bentuk pembaris tu. Ambil yang nominal dulu. Apa dia? Ambil yang apa dia? Ambil yang nominal dulu. Maknanya data itu in a categorical format. Then you can include it inside the variable box. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, you can serit. Apa dah? Serit. Bukan cerit. Cerit tu tercerit. Ini kita serit. Kalau tuan-tuan puan tengok, saya akan select semua sekali, ordinal dan nominal, kecuali data-data apa? Data-data numerical. Data numerical saya tak buat ya, sebab data numerical ini saya akan mengkategorikan dahulu. Okey, ini semua yang saya akan masukkan ke dalam variable. Gender, highest education, current working environment, job status, and so on and so forth. And then after that, I'm going to click paste. After clicking the paste button, then the syntax are going to be generated, and I'm going to highlight and run those syntax. So this is my outcome. Betul tak? Berapa orang lelaki? 14 orang. Berapa persen? 14%. Followed by the higher education. Most of you is actually diploma holder. Some of you have the advanced diploma. And then some of you have master. Ada yang ada master ni. 4. Okay. And then kita ada current working environment. Most of you working in a hospital. And then most of you are nurses. And then kita boleh tengok kat sini yang ada experience dengan statistical package adalah 6 orang saja ataupun 6%. And then if you have any good experience, we can see that majority is actually on the basis of proficiency number 1. And then kita boleh tengok pernah datang tak dalam kursus 2 tahun lepas? Tak ada. So inilah dipanggil descriptive statistics. So my question will be, how we want to tabulate it inside the Microsoft Word. So this is what I'm going to share with you now. Cara dia pertama tulis tajuk. Table 1. Demographic data of responder. Saya buat ni, anda buat tau. Lepas ni saya minta anda akan buat. Kemudian anda akan masukkan jadual. So saya masukkan jadual. Okey, tengok. Kemudian saya akan masukkan variable. Kemudian saya akan biarkan satu tempat kosong. Followed by the frequency. Followed by another one will be percentage. Followed by another one will be mean. Followed by another one will be standard deviation. Standard deviation and mean, it's only applicable for the data that have the ability to do so. Name as numerical data lah. Ada data yang tak boleh. Contoh, data yang pertama kita adalah gender, betul? Gender kita adalah male and female. Boleh tak ada mean dengan SD? Boleh ke tak boleh? Kalau tuan-tuan dan puan-puan kata boleh, maka anda tidak faham ya. Sebenarnya itu adalah salah. Anda tak boleh pakai mean dan juga standard deviation untuk male and female. Sebab male and female is a categorical data. Okay? So, this is how we want to do it. And then after that, you are going to delete the extra column over there. And then you are going to go to your output. Okay, kalau anda run syntax, maka dia akan keluar output. Dia keluar output ke tidak? Dia keluar tak yang macam ni? Keluar So, contoh tengok apa yang saya akan buat. Saya akan double klik pada kotak yang berkenaan. Copy. And then I'm going to paste it down here. Saya akan tampal di bawah saya punya tabel ataupun table lah. Saya akan highlight dan
copy it and paste it accordingly. So ini cara nak buat table. Faham ya? Yang kedua adalah apa dia? Age. Age, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, ianya tidak ada pengkelasan kategori. Betul tak? So saya akan buat pengkelasan kategori saya sendiri seperti berikut ya. Mana saya dapat idea ni? Suka hati saya lah, sebab ini kajian saya. Contohlah, daripada pembacaan literature, saya asingkan kepada 3 kumpulan umur. Macam mana nak buat pengasingan 3 kumpulan umur ni? Siapa tahu? Nak pakai compute ke record? Ke tak payah pakai apa-apa? Tunggu je sampai saya bagi sinteks dia. Jawapan dia adalah record. Ya, itu adalah benar. Tuan-tuan dan puan cuba buat sama-sama dengan saya. Mari kita buat. Transform, record into different variable. Reset, masukkan age. Now, tuan-tuan dan puan masukkan dalam variable. Namakan dia sebagai age.cat. Age.cat adalah akan menghasilkan umur dalam bentuk kategori. Apa dia? Umur dalam bentuk kategori. Tekan butang all and new values. Now you are going to create the range. Range lowest true value adalah 30. You akan letak kumpulan 1. Kumpulan yang seterusnya 31 sampai 40. Ini adalah kumpulan 2. Kemudian highest true 40. Ini adalah kumpulan 3. After that you click continue and then paste accordingly. After you are doing that, then you highlight and run. Apabila you run, maka telah ada satu lagi variable 1, 2, 3, 4. Of course, dia tidak ada value. You bagi nama lah. 1 adalah kurang daripada 30 tahun. Years old. Okay, and then you have another one. Number 2 is 21 until 40 years old. Okay, kemudian yang ketiga adalah more than 41 years old. Okay, tengok betul-betul Apa yang berlaku selepas saya tekan OK ni? Anda nampak tak? Age.cat ni adalah variable yang baru kan? Macam mana cara kita nak analisis? Kita boleh letak je age.cat tu di sini Tengok. Age.cat. Age.cat ni saya letak kat depan ni lah. Macam tu. So kalau saya rerun maksudnya saya menganalisis mula, maka saya boleh nampak frekuensi dan sebagainya itu adakan muncul. So inilah cara dia. Saya mohon tuan-tuan dan puan cuba praktiskan sekarang. Dan kalau ada masalah boleh angkat tangan, saya akan bantu. Dan macam biasa, tolong tampalkan di bawah anda punya tabel. Kemudian jangan lupa untuk copy dan paste. Cuma, perlu diingat. Oleh kerana data age ni, kalau tuan-tuan dan puan perasan, dia adalah data numerical. Betul tak betul? Jadi, boleh tak tuan-tuan dan puan nak kira dia punya min dengan SD? Boleh ke tak? Jawapan dia adalah boleh. Cara dia bagaimana? Tuan-tuan dan puan akan buat perkara berikut. Analyze, descriptive, dan boleh pergi kepada descriptive ataupun analyze, descriptive, frequencies. Mana-mana pun boleh. Saya tunjuk yang senang. Analyze, descriptive, frequencies. Reset dulu. Masukkan kita punya age. Lepas masukkan age, jangan lupa klik butang statistik sebelah kanan. Request for mean and also standard deviation. After that, you click continue and paste accordingly. So, you akan ada apa yang dipanggil sebagai mean dan juga standard deviation for what? X2. X2 ni apa? Umur. So, kita punya umur mean berapa? 34.4 dan kita punya standard deviation is 4.7. Jadi, tuan-tuan boleh masukkan lah. 34.4 dan juga berapa? 4.7. So, dengan kata lain, kita punya responden kebanyakannya bawah umur 30 berapa tahun? Bawah umur 35 tahun. Ya. Okey, cuba buat. Lepas ni kita akan bincangkan perkara lain pula. Ini contoh descriptive statistic table. Jangan lupa untuk buang dia punya table. Okey, saya tunjuk teruslah. Nanti anda boleh lihat video ni. Okey, saya buang semua. Tahu tak nak buat table ni? Tahu Kalau tahu bagus, boleh buat. Kalau tak tahu, buat-buat tahu pun bagus juga. Ya. Sebab nanti table ni pun saya akan bagi juga. Jadi kesimpulannya awak memang semua benda saya bagilah kan. Okeylah, tak ada masalah ya. So saya akan bagilah mana yang berkenaan. So kat sini kalau tuan-tuan lihat, saya akan ada top border dan juga lower border, something like this. So this is how you want to present your data. But of course, the age is not being dan of course dia hanya bukan pada age betul tak? Sebab dia akan ada lagi data-data yang lain. Jadi saya persilakanlah tuan-tuan dan puan untuk melengkapkan jadual yang berkenaan ini untuk memasukkan variable-variable lain. Tolong masukkan at least 4 variable. Apa dia? Berapa variable? 4. Cuba masukkan sekarang, saya bagi masa 5 minit.